hal lagi. San. Apa? Kan kalian berdua tahu kan lately saya setiap hari practice. Kan saya mau ada competition nih. 2 tahun lagi sih. Ya, apa tu? Bandnya bubar. Aduh. Belum sempat latihan. Belum sempat. Iya. Aduh, Bila gila. band pecah? Semalam, Bang. Kenapa? Atas reason apa? What happened? Jadi nih, kan kita datang practice. Okay. Saya lupa bawa tuner. Pasal tu band pecah? Iya. Nggak, mereka bilang, ini kamu tuner aja nggak dibawa. Apalagi harga diri band. Betul juga. Ya, tapi kan saya setiap hari latihan, Bang. Praktis hari-hari, jing. Boleh praktis lagi kan buat apa nak pecah? Tak boleh tak boleh terima lagi. Iya, mereka kayaknya nggak suka sih ngeband sama saya. Katanya saya setiap hari minta latihan. Terus kenapa sih nggak mau latihan? Iya bro, kan show-nya masih 2 tahun lagi. Ya tapi kan saya Susah nggak sabar. sangat ke lagu tu sampai nak kena praktis 2 tahun. Lagu Lagu apa yang apa? kalang Lagu ni? apa? Ya? Lagu apa benda? Potong bebek Ansa. Lagu tu lagi. Aku stres juga dengan lagu ni. Lagu tu lagi. Terngiang-ngiang dalam kepala Apa otak kan dia aku. tukar lagu lain, lagu tu lagi. Lagu yang sama. Astagfirullah. Gini lagi. Okay. Let me bagi abang call member abang. Dia gini lah. Kan korang tahu abang dulu kan. Saya mau, juga lah saya mau kan. tanya advice kalian lah yang lebih senior. jangan tanya Gimana dia. sih caranya? Jangan cakap senior. Senior dia seorang. Senior citizen. Citizen. Apa yang galang lalu ini abang dah lalu. Okay. Oke. So abang akan call member abang. Emang abang ada experience apa? Ya, nombor 1. Nombor 2. Abang ada kawan ke? Okay. Mungkin korang tak kenal abang lah bila abang macam gini. Tetapi kalau Tapi abang apa? dah macam gini, mungkin korang akan teringat dan dapat agaklah siapa abang sebenarnya. Kenapa abang ikat kepala, takut otak abang jatuh ke? Tidak, kalau retak. Abang Rainbow. Rainbow. Bukan. Okey, sekarang mungkin korang boleh ingat tak abang siapa? Abang Dedi. Yes. Boleh ingat tak abang bila macam ni, abang dalam pencaragam apa? Pancaragam. Old school punya. Yes. Apakah Pancaragam bukan marching band. bukan. Apakah orkes yang abang main? Oh, dulu? orkes. Asik. Okey, korang mungkin tak tahulah. Tetapi kalau korang tengok penyanyi yang abang akan bawa dan kenal kat Kawan korang abang ni. penyanyi? Yes. Tak, itu tak Diam, yes. diam. Dengar apa yang abang nak cakap. Okey, abang panggil. Dan korang akan Entah dia telefon siapa-siapa je dan dah tu. korang akan surprise monkey. Terkejut buruk. Okey, kejap. Surprise monkey. Halo, sahabatku. Engkau ada kat mana? Engkau dekat ke jauh? Dekat-dekat sini je. Oh, kau jauh okey. Padahal dia tahu dah apa yang kau jawab. Tapi aku berlimpah lah. Aku bagi jawapan yang lain. Okey. Kau datang rumah aku sekarang juga? Bukan rumah aku lah. Dengan housemate aku ni. Kau tahu aku kat mana kan? Kejap sampai. Ada dia di mana? Roger. Ah. Macam penting je tu. Okey. Secepat mungkin Okey. Okey, kejap. Okey, baik. Apa? Dia di mana? Dia dekat Kuala Lipis. Kuala Lipis. Kuala Lipis tu jauh. Jauh gila. 4 jam. 4 jam kan? Dia, aku ni dia. Nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah dia sahabat. Dia naik Abang. apa? Wow. Daripada Wow, Kuala Lipis cepat betul. Nampak. Sampai jam Bang. Keren. Oh, campur. Sahabat inilah abang Bom jemput daripada duduk, bang. kumpulan. Sini, bang. Inilah abang Bom daripada kumpulan UG14. Gila. Kenal Uji 14? Kenal. Dah. Kenal itu ayah saya punya favorite. Ayah awak umur berapa? Ayah saya umurnya 40. Lebih kurang lah. Lebih kurang macam saya. Lebih kurang saya lah. Ayah kau sebaya kan? Tak ni, jadi telefon macam ada hal penting, ada makan-makan ke? Tak ada lah. Makan. Makan bila-bila boleh, bang. bang. Tapi nanti dululah settlekan masalah dulu. Makan penting tu. Dia punya dia Iran. Ah. Daripada Kuala Lipis cepat sangat. Cepat betul lah bang. Naik apa? Bukan Kuala Lipis. Apa? Flat Kuala Lipis. Flat Kuala Lipis.
member. Okey. Ni apa ni macam ada benda penting. Tadi telefon tu macam emergency kan. Saya mau tanya Pulang kampung Syah ni. ni. Saya tolong explain dengan Okey. uncle kita ni. Uncle ke? Abang boleh, tak lah, kisah. abang lah. Kalau abang Teddy kita panggil pakcik. Jadi memang Siapa patut lah. abang kau Muka lah? dia pun muka pakcik. Bukan pakcik-pakcik ni tak nampak pakcik langsung. Okey. So Galang dia nak buat band. So tapi band dia dah pecah. Belum apa-apa lagi dah pecah. Nak So masuk pertandingan lah. Ya. nak masuk Belum buat pertandingan. macam mana? Udah buat. Oh, dah Buat. buat. Belum praktis. Belum praktis tapi dah pecah. So Sebenarnya dia bukan pecah sih. Kena buang. Saya Kena dibuang. Alamak. Saya Ya. dibuang. Sedih kan? First practice datang tak bawa tuner. Siapa yang form band tu? Awak form band awak kena buang? Sebenarnya saya nggak diajak, saya cuma dengar. Oh. Saya dengar ini orang kawan-kawan saya lagi mau buat band. Ha. Sebenarnya saya nggak diajak. Tapi saya dengar, asik juga mereka buat band gitu. Tiba-tiba saya datang aja gitu. Oh. Terus saya kayak ikut-ikutan, saya boleh nggak? Terus mereka kayak, aduh. Audition lah kira. Dia audition. Nggak audition, saya Dia main suka terjun, diri. main terjun Suka je. diri dia. Ada lah kena buang. Patut lah. sedih Dia banget baik dia kan. buang kat sini. Kalau dia dengar benda tu kat Lombok, kena buang tepi Lombok lah. Tapi tempat tak praktis. Sebenarnya mereka nggak mau praktis bang, tapi saya paksa-paksa yuk praktis yuk karena saya udah excited. Tapi ya udah deh, boleh deh sekali. Mungkin mereka juga pengen mau melihat macam mana skill saya kan. Okey. Akhirnya ya udah saya datang praktis. Saya lupa buat tuner. Habis itu mereka kayak marah gitu. Tunes kan kat handphone pun ada. Makanya mereka kayaknya kuno deh ya, Kan? vintage banget. ataupun Orang dia tak memang buat. tak suka Galang. gitu. Tak Kayaknya dia boleh. memang cari alasan aja deh. Dalam tak belah. Atau mana pun kita tolong lah, sejuk hati dia. Okey, Galang nak tanya apa sekarang ni? Ini Abang Wom, saya tahu Abang Wom itu kan one of the living legend yang ada di Malaysia kan. Tak ada lah je sangat. Tapi menurut saya, ini kan menurut okey, saya, boleh dong. Boleh lah, boleh. Kenapa boleh. abang nak kan? bangkang? Tu menurut dia kenapa abang nak menurut bangkang? Tak bangkang. Okey. Saya kata tak legend sangat. Jadi- still lah. UG14 udah go through any phase, you know, any era lah bisa dibilang dari Era lah, dah dari 40 tahun lah. yes dari korang dari start dari bawah and then ada sempat ada di Yeah, atas betul. and then along the way ada masalah and then ada satu dan lain hal akhirnya korang nggak sama-sama lagi. Ya, Benar nggak? Correct me if I'm wrong. betul. Oke. In a way, ya. Saya mau tanya nasihat Abang Wom gimana bagaimana cara Abang Wom tuh boleh go through anything. Okey. Maksudnya in your personal Start macam mana atau and then macam mana maintain the relationship between among the band after this band, ya kan? Apa korang ada you know kadang-kadang kita kalau lepas form band and then bubar itu ada macam Grudge. ada grudge, ada hard feeling. Ada. Saya mau Okey. tahu gimana caranya Abang Wom boleh go through semua itu. Okey, saya sebenarnya macam ni. Cara saya lah. Cara saya form band tu. Dulu Yap, sebelum yap. saya buat UG14, saya ada album solo. Oke. Album solo lah, rekod album solo gini-gini. Dan ada Matt Teddy. Okey. Abang jumpa dia di mana? Abang tak menyesal ke kenal dia? Dulu, telah jumpa nampak dia kan. Kita tengok dia pun macam nak main band jugalah. Oh kasihan abang. Sebelum tu dia ada band. Oh, gitu. Lepas tu, okey sebenarnya macam ni ceritanya. Saya punya konsep dulu saya buat band, saya tak form band. Oke. Saya form relationship. Wish. Benar. Pak. Kalau form band je, siapa boleh form band? Besok boleh form band. Tapi lusa pecah. Tapi kita create satu apa persahabatan. Persahabatan dekat putih apa? Ha? Persahabatan. Relationship. Relationship. Friendship, Yeah. friendship, lah, friendship. 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 Yeah. Kalau ikan, fish and chip. Tu aku ada. Okey, lepas tu. Okey, dia punya tak Kalau apa. kapal tenggelam, sinking ship. Tapi sebenarnya, ayat tadi aku suka tau. Aku tak berniat nak form band. Aku nak form persahabatan. Was it like that? Kan? Mahal tu. Mahal. Aku kenal kau bertahun-tahun. Inilah kali pertama aku dengar benda yang cerdik keluar dari mulut kau. 20 tahun. Mana dia tak dengar nama ni. Inilah Okey. ayat paling cerdik Tak, aku pernah dengar daripada kau. Kita dah bukan tua lah. Kita dah Matang. gitu kan. Yang tu apa bang? Yang ni dah apa? Ujung-ujung tau. Ujung. Almost there. Dulu kita gini kan. Okey. Bila kita dah banyak berkawan, bila kita jumpa macam-macam kawan, especially dalam industri muzik, Yep. kita boleh menilai lah. Kan? Okey.
Bila saya dah banyak tahun tu, dah macam-macam dah saya buat, baru saya tahu ni apa relationship. Fish and chips. Sinking ship. Sinking ship. Friendship is very important. Oh. Daripada segala-galanya kan. Benar. Betul tak? Sebab tu orang kata kita kena jaga silaturahim. Bila ada silaturahim, baru kita nak buat kerja tu, barulah ada ikhlas. Betul? Betul. Setuju? Setuju banget. Pernah buat tak sebelum ni? Enggak pernah. Ini makanya saya baru dapat insight ini. So insyaAllah nanti in the future saya mau form band. Kalau ada orang mau form band sama Jangan saya. dengar-dengar. Jangan duduk kat tepi dengar apa tu main tujuan. Ya. Jadi kawan dulu. Ya makanya misalkan ada orang mau form band sama saya bilang, hop, tunggu dulu. Kita form relationship. Kita kawan dulu. Bawa pergi minum. Bener, kita lepak dulu mama, ya nggak makan roti tarik. Bukan roti, apa? Pasal itu masalah galang yang pertama tadi, silap. Apa? Belum jadi kawan, duduk tepi dengar dia orang cakap ni, kau nak jadi band. Salah tu galang. Sekarang galang dah tahu kan, salah. Okey, lepas tu? Lepas tu apa? Tak tahu apa yang galang. Okey lah. I'm talking about UG14 lah. Okey. Macam mana saya form UG14 kan? Ya benar, boleh dong. Mau tahu? Saya form, saya buat album solo tahun 1989 Umur berapa? 1989. Ada lagi kat dunia ni? Mana boleh? Belum lahir lagi. Baik banget abang. Tak ada lagi kat dunia kan? Tak ada belum buat lagi. Kan? Kamu dah lahir kan? Kamu dah kan? Sudah. Di situ saya buat solo album tu, saya belajar muzik lah. Belajar buat lagu, belajar studio punya kerja, how dia buat kerja dalam studio. Faham. Kan? Benda tu memang bukan rumit, tapi dia sebenarnya music is about talent. Abang memang ada background nyanyi ke? Memang abang belajar ke? Atau memang semata-mata sebab abang minat? Minat sebenarnya. Daripada keluarga ke? Ataupun dalam daripada... saya seorang je. Tapi saya memang minat muzik. I Tapi see. masa dulu nak pergi belajar muzik masa kelas memang tak mampu. Mana ada duit. Yep. Kerja pun berapa je kan. Lepas tu kita kawan-kawan lah. Jumpa kawan-kawan musician, pergi jumpa. Itu satu lagi. Kita kena sentiasa cari ilmu. Walau kita rasa kita terror pun kan. Ada orang lagi terror tau. Awak rasa orang terror tak? Enggak lagi, orang saya tuner aja nggak bawa saya dipecat bang. Gimana? Belum ngomongin skill. Tak sempat dia dah kena buang. Nggak sempet tunjukin saya skill saya. Udah kena pecat. Maksudnya kita kalau nak jadi musician, kita kena berkawan dengan musician. Kalau kita nak jadi bagus, kita kena jadi kawan-kawan dengan musician yang bagus. I see. Jangan cari musician yang tak bagus. Kita jadi tak bagus lah. Oh benar. Kita betul harus kan? benar. Betul lah. Kalau kita nak jadi bagus, kita cari orang yang bagus. Setuju. Kalau tidak, kita level kita kat situ je lah. Iya. Itu yang saya buat lah. Iya. Saya banyak kena kadang-kadang kita ni kena selalu bertanya. Jangan rasa kita dah bagus, tak payah tanya lah, rasa dah okey lah tu. Nampak orang bagus, pergi jadi kawan. Jadi kawan, belajarlah dengan dia. Benar. Kita ambil ilmunya ya bang ya. Ambil ilmu ni, pasal kadang-kadang orang nak dapat ilmu susah. Kan tak? Betul? Yang macam abang tak tahu apa-apa. Abang kena urgent tanya. Tanya sikit sekarang kau apa? Abang Wong pun jawab. Kenapa abang ni jujur sangat? Dia ambil. Okey. Kita lanjut sekejap lagi. Karena akan ada iklan selepas yang satu ini. Dia. Lemah, tak cukup, benci. Isteri anda sering mengeluh, selalu membebel. Jangan risau, semuanya kini bakal diatasi. Jambe Cap Kuda Pencen. Diperbuat dari ekstrak gigi kuda liar dan diyakini dapat membantu meningkatkan prestasi di malam hari. Produk hebat dari jenama yang dipercayai. Gambir Cap Kuda Pencen. Oke. Abang Wom lanjut lagi dong tadi habis cerita sama habis jumpa sama Abang Teddy terus apakah korang terus form Kita UG14 cerita yang kah? sebenar lah. Ini bukan cerita tipu ni. Oke, siap. First time I met Teddy ni sebelum I kenal dia. Dia main dengan siapa? Ella and the Boys. Tapi sebelum dengan Ella, aku dengan kau satu bumbung. Dino, dengan arwah Abang Dino. Lepas tu ke kau main? Yes. Oh, kau buat album dua orang Kononnya lah. Memang buat pun. Tapi tak jadi. Habis lah. So actually we were under the same label. Oke. Under the same company. Tapi Abang Boom dapat release album dia. Oh, solo. Solo. Because I'm supposed to come up as a duet. Oke.
Okay. Apa duo? Duo. Dua. Dengan siapa? Ada one of my friend lah. Ada lagi satu orang kawan dengan abang. Yes. Dan sekarang kawan abang dah 2 dah tau. Abang Dia tak lebih dah ni. Abang disayangi. So, 2 je. Itu je after yang that kawan pula, aku main dengan Ella Wom dia follow Ella Fun fair lah. Main fun fair. Ella punya Puteri Kota dengan Kid apa dia? Kid apa? Loma. Ella Selang. Actually, kumpulan Ella Selang. Oh, sama abang Satiman semua. No. Satiman is Ella and the Boys. Oh, yang ini. Diorang ada album ni, Ella pergi solo. So Ella Dia backup band. bila dia pergi solo, dia punya own band is called Ellas. So abang Loma dengan abang Aboy Chris, diorang daripada kumpulan Chris dan abang Muni drama Abang Saya Munir. suka abang Munir. daripada Mega. Perkumpulan Tapi ada. itu sebelum ada Chris, sebelum ada Mega, sebelum ada Juji Poti lagi. Betul. I see. Oh, ngerti. So I played with Ella, but we got to know him lah. So abang pula bila Wom tengah recording, abang ikut kita punya manager Wom Arwah Abang Dino lah. Arwah Abang Dino lah. Okay. So arwah Abang Dino ni hard rock. Abang Dino hard rock. Oh, itu. Yes. So abang ni tak tahu apa. Waktu tu dekat mana? Kat Johor ke kat mana? Kat KL. Oh. So abang tak tahu apa tau. Abang belajar. Sampai sekarang abang tak tahu apa-apa. Banyak abang tahu. abang ikut lah. So bila Wong tengah recording, that was the moment abang belajar how to record, macam mana proses recording, masuk vokal macam mana, masuk gitar macam mana. So, di kau abang yang kerja, ikut dengan arwah Abang Dino ni, tukang beli air, beli kopi, beli nasi lemak, you know, because we want to learn kan. Yeah. So it was a good experience. So after that, bila I played with Ella, masa tu zaman rock tengah meriah Wong Macam rock tengah meletup-letup gila. Yeah. And then Dah minat lah masa tu. yeah, memang tengah musim lah rock. So I don't want to, dalam hati abang, you know, I was doing very okay as a young boy, earning very good money. Kan main fun fair ni pun seminggu tahun 90 boleh dapat 1,000 seminggu. Banyak tu. Iya sih. Ya, Tahun 90 1,000 seminggu untuk budak muda yang tak ada apa Waktu benda. tu umur abang berapa tahun? 20, 21, Sekarang 73. 22, 23. Kan? Umur tak gerak, muka gerak. Oh, muka bersepah tapi umur tak bergerak. So abang rasa tak puas. You know, and then kat luar ni band rock pun banyak. Abang rasa tak, I want to form a band juga kan. You know, and then I know a few friends. So I berbual lah dengan Abang Wom. Okay Wom, kau sambung cerita pula kat sini. Okey, ceritanya lepas saya dah rekod solo album, sebenarnya saya suka band. Okay. Because saya main instrumen, main gitar. Dia bassist. Oh ya, keren. Kita biasa apa pun kita belajar main instrumen. Lepas tu bila when I recorded solo album, dalam studio tu saya belajar. Macam mana lah belajar nak recording macam mana sistem dia. Jadi arwah Abang Dino bagi saya peluang untuk saya buat jaga vokal. Rajema. I see. Saya di bawah label Rajema, Rec. Lepas dah habis saya punya, dah siap semua. Macam tu first time saya nyanyi, first time nak belajar. Nyanyi lah, belajar buat apa ni harmony apa semua lah. Memang zero. Okay. Jadi kita belajar tu dah experience lah. Tapi orang kata kita kena ada bakat tu. Benar. Dalam muzik ni kita kena ada bakat. Kalau Betul. kita tak ada bakat, Susah semua ya. muzik. Benar. Pada aku bukan hanya muzik lah. Any art form, seni. Ya, dia kena ada bakat. Ya. Kan? Benar. Kalau tak ada bakat, macam mana kau pergilah benda-benda universiti ke, pergi benda punya apa sekolah muzik, it's not gonna happen lah. Dia akan pergi satu level aja. Tapi kalau ada bakat, dia akan naik lah kan. Betul lah saya belajar. Lepas tu masa dah habis buat tu, saya masih ingat cakap tadi aku nak form band lah. Oh, kau nak form band je. Ya. Rock band. Tapi sekejap, korang sorry beza umur berapa tahun ya? Dia tu Abang. Oh jauh, boy. Di atas lagi, di atas. Berapa lama dia punya jauh, jauh. Tengok tinggi pun saya rendah, mana dia tinggi mana lagi tinggi. Saya nggak tahu mana yang serius, mana yang gurau. Abang Wom is a bit older than me. Boy. Okay, senang cerita dalam Tadi UG40. aku di situ. Senang cerita dalam UG40, I'm the youngest. Wow. Dalam UG40. Tapi mukanya yang paling tua ya? Ya. Kan? Nampak muda kan? Iya benar. Tuan Director nanti tolong insert gambar nanti untuk tontonan rakyat nanti bila final edit. Baru dah tahu buat. Hey.
kegilaan remaja masa lampau ni. Memang itu tak boleh dinafikan. Yes. Itu tak boleh dinafikan lah. Okay, Yep. so Okay. kita pun decided to form a band lah. You know. Oh, berarti first two person yang di UG40 ni abang dengan abang Bila Wong. saya cakap dengan dia saya nak form band, dia kata okey boleh. Dia pun support kan. Memang I nak buat band dia cakap. Okay. Jadi I buat solo album ni macam pasport lah. Yeah. Pasport untuk dapatkan I see. jadi recording artist lah. Oh, Dia okay. jadi recording artist, peluang kita untuk pergi further tu ada chance lah. So dia kata boleh. Dia kata apa? Aku balik Johor. Dia kata. Macam tu Johor macam kilang. It's a music apa? Kilang Music musician. Music factory lah. Musician ni, you know. Dulu kalau cakap Johor memang musician tu lambat-lambat. Bukan kata memang ramai. Dan kebetulan dia orang Johor. Dia kata tak apa Wom, aku balik Johor. Aku cari musician. Oh, That's how it okay. started lah. Dan dia Oh, di situ Johor ketemu yang lain dah tu. So, So, macam mana dapat nama tu? Apa maksud nama okay, tu? that one akan pergi, because itu adalah soalan yang selalu orang confuse sampai sekarang. Okay, tak apa. Tanya. Kita chill dulu You remind me. How Chill, is it? chill. Okay. Kemudian, bila kita dah ada members, right? So, Wom bagi lagu. Okey, okey. Okay? Kita So, punya macam apa demo lah. demo. Demo. Dia nyanyi lagu. Pegang gitar tu. Ingat lagi kat rumah dia dengan Itu rekodnya pakai apa? Tak ada, bukan rekod. Ni dia nyanyi live. So abang dengar. So abang cakap dia, I have an idea for the intro. So intro ni adalah masa abang main dengan Ella tu. Masa abang Lot jemput. So abang Lot ada ajar abang satu skill. Oh. Skill tu yang abang cakap dengan abang Wom, kat rumah dia ada keyboard. Buruk tu. Buruk, keyboard lama tu Wom Ini. Oh, yang kecil ni. Main pakai. Satu jari pun Main tak pakai muat. ni. So abang mainlah intro tu untuk lagu tu yang keluar intro Bunga Larangan. So and then we merge and then the idea of the rest is the rest punya band member punya idea. Yes. You know. So masa kita dah dapat tu structure Wom rapat dengan penulis lirik yang amat terkenal Ya, Arwah yang Seri bernama Bayu. Arwah Seri Bayu lah. Seri Bayu ni memang popular, dia banyak buat yes. So dia kata dia akan bantu kita dapatkan studio untuk buat demo. Buat demo. Dia buat demo dalam studio recording. Ya. Proper demo lah. kita masuk Proper on- demo. Sebab that's the advantage the earlier part of the few years back. Kita pergi belajar tengok orang recording macam mana. So bila kita nak buat demo, kita dah tahu dah how the apa orang kata process of recording. So kita main sendiri. Kita main sendiri. Terus tinggal beli tape aja gitu. Ha? Tinggal beli tape aja, tape ni. 2 inch tu. Ya. 2 inch tu ada kat kita ambil yang orang lama punya Dia pakai lama-lama punya lah. Oh, yang use, yang second hand. recycle. Recycle. Okay. So when Agak muffle ya suaranya ya pasti ya. because it was not going to be a finished product. Iyalah, it's iyalah. a I know, I demo. know. Yeah, it was just Basic demo saja. but a proper demo. Ya, ya. Dulu demo orang pergi studio jamming, record pakai kan, tekan Ya, pakai ya, kaset kan. Ni tak ada. We did a very proper one. Ya, ya. Memang dalam studio lah. Full detail. Full exactly macam mana yang korang dengar the original version. That demo is exactly that. Cuma layering dia tak ada kat belakang. Oh, ya. Frame dia kita bawa ke yang original punya Recording. Recording. tak banyak ubah lah. Ya sebab Dari intro to ending kan. core-nya udah ada, structure-nya udah ada ya, Confirm. tinggal Line, di solo, bass line, attack semua dah complete. Cuma yang tak ada layering kat belakang. Because bila kita record kan ada banyak layer riff kat belakang, lepas tu ada nylons kan. When you hear the original, even the strings semua dah. Bunga Larangan pun sebenarnya ada 4 layers sebenarnya kat situ. But untuk demo kita hanya buat 2 layer je. I see. Right? Faham. So bila kita dah ada demo, our demo was very impressive. So Wom pun pergilah menjaja, Jajalah lagu tu. menggadai maruah dia. Kan. Dan having a very solid demo amatlah tidak susah untuk meyakinkan recording company Wom Macam lagu tu, kebetulan lagu tu macam lagu yang market masa tu. Ya. Keren lah. Ya, benar. Buat lagu tu Trend macam saat itulah ya. Trend Trend. tu masa betul-betul masa betul slow rock lah, panggil dulu slow rock lah Ya, kan. benar, benar. So bila pergi ke satu recording company, kita ada production house. Correct. Satu production house yang menguruskan kita.
Dia lah wakil, so I pergilah sebagai bukan leader lah, it's a Band leader lah sebenarnya. wakil band kan. Ya. Boleh present lah. Pergi few recording company until kita dapat Polygram. Tak, tapi sebelum tu kita ada Blues Production. Kita dekat production house. Okey, tapi Blues Production ni pula adalah tempat di mana kita akan menjawab soalan Syasha. Cuk. Sebelum tu waktu dah buat demo, maknanya main sendiri apa benda semua. So that's where the talent punya part Yes. came in lah. Correct. Sebab waktu Okey. Sambung. Sebab apa? waktu Bila sorry it's okay. Masa I forgive I you. jumpa Teddy, I cakap dengan dia, masa dulu punya konsep recording rock band, most of them pakai sessionist tau. Yeah. Bukanlah kata nak merendahkan orang ke apa benda kan. Dulu trend recording company, dia nakkan penyanyi saja. Penyanyi good looking, ada voice cantik, ngik-ngik. So ambil penyanyi. Kalau tak ada musician tak apa, cari siapa musician, pakai sessionist. Mungkin mereka mau save cost juga ya maksudnya. Tapi bila I cakap dengan Teddy, bila I cakap nak buat band, I cakap I nak musician yang boleh main dalam studio. Yang memang boleh perform I ya. believe in maksud bila kita main kata UJ14, kata band UJ14, tapi orang yang main itu bukan UJ14, kita bukan UJ14. Sebenarnya kita ada a few interested parties tau. Wom ada a few labels. But abang cakap dengan Wom, kalau boleh kita cari label yang boleh memberi kita rumah. Sebab UG14 tak ada rumah. Kita tak ada tempat tinggal. Oh. Macam dia pada JB semua. Saya seorang je daripada KL. Musafir kayak aku. Ya. Kita hina lah. Itu yang ada dalam lirik tu. So, kita dapat Blues Production. Okay? Ni kat KL lah. Correct. Kat KL. So, Blues Production ni beralamat di Blues Production ni beralamat di wilayah kompleks. Nombor lot dia pintu. So, kita tengah duduk ni dengan Wom. Apa nama band kita nak letak ni kan? Sekali terpandang UG Upper Ground nombor 14. Underground. Upper Ground, underground bawah. Kita bawah lah. Kita ke atas tingkat, naik tangga Kita bawah atas. lah. Naik tangga Kita bawah atas, lah. naik tangga Kita bawah atas. lah. Round 1. Fight! Okeylah, suka tinggal. Mungkin gara-gara ini kali bubar ya. Inilah dia, punca dia. Kuncinya ini gara-gara satu As far as I upper, know. satu under. So Pasal memang nama tu nama lot that Yes, Address, bawa LG Wom, lower ground. Okey. So okey, tak kisahlah. doesn't matter lah. gaduh. So itulah nama dia. Orang ingat ini tiru UB40 lah apa. This is very coincidental. Kan kita nak letak Lagian nama juga beda kan, beda genre UB40, not si genre lah mungkin ni Tak sebutan dia macam sikit lah orang tersasul 40, kan. 14, Bila orang UG, terdengar tu macam UB, oh, 40. ya. Tapi Jadi kita orang ingat ingat kita kan, tiru sebenarnya tak ada. It's just a coincidence. Sebab kalau nak letak nama band contoh Rama-Rama ke Gonjeng lah tak sedap lah. Dengar dia orang tak tiru nama apa-apa tu sebab apa ni. Tapi sekarang ramai yang dah tahu sebenarnya pasal semenjak ada YouTube ni semua kan. So sejarah ni orang dah tahu. Kalau tak orang confuse. Mana ada UG14 ni? Tapi sampai hari ni bila aku pergi interview orang mesti tanya. kenapa namanya Mana dapat nama UG14? UG14? Sampai nanti anytime dia mesti tanya. If we talking about band, pada saya it's about friendship. Friendship. Relationship. The music and will come later. Yep. Kan kalau tak ada friendship, Agree. mainlah kau punya music tatap ke langit tu kan. Agree, Dalam agree. cloud kat begini. Benar. Setuju. Jadi pada saya UG14 is not really a band tau. It's a family. That's That's exactly. Yep. That's why sampai hari ini saya tak pernah cari pun saya tak pernah ada another UG14. Iya, nggak pernah ada replacement apa-apa gitu ya Tak bang. pernah tak boleh nak cari. Tak boleh nak replace. Kalau boleh, kalau kau ikutkan saya sebagai lead singer, you can easily get a new member. Tapi this is not buat, ini bukan pasal nak berkarya saja. So benda tu UG14 is forever lah. Yep. Ya. Saya Saya setuju. kan. Tukar macam mana pun dia takkan bunyi UG14. Tak boleh. Pasal dulu kita orang UG14 ni kita orang buat muzik sendiri. Kita buat lirik sendiri, kita buat arrangement sendiri, Yup. kita main sendiri, kita buat show sendiri, main sendiri. Dia ada Ini- matter lah. Orang suka ke tak suka. Ya, Tapi betul. Ini yang dinamakan the real independent.
Ya betul. Benar nggak sih Tak kisah orang DIY? suka tak suka Yap, kita yap. punya muzik. Dan kita sebenarnya kita tak terikut dengan zaman tu zaman rock, tapi kita tak terikut dengan rock yang ada kat market. Contoh kalau zaman tu gedeng, we don't play that kind of Macam rock. orang kata dulu rock kapak kan. We don't play rock kapak. No. Our first song is not rock kapak. Dia it's rock. Tapi Progressive bukan rock lah. kapak. I would Bukan never rock say kapak. as progressive. Kita main kita punya muzik, bukanlah kita Pop punya rock. muzik. Kita punya Yeah. influence. Ya. Influence kita bukan rock kapak dua orang dengan bang yang gini-gini kan. Yeah. Tak. Jadi bila market masa tu diorang kata you korang ni macam dah ke depan sangat. Oh, your music is udah visioner lah. Yeah, correct. It's too ahead of the time because kita tak boleh jual lah this kind of concept. Because during the 90s kan, we recorded, we wanted to, because during the late 90s, the market was switching tau. Penyanyi perempuan like Elite lah, KRI, but we wanted to come up with something different kan. So kita keluar dengan loops, dengan programming kan, dengan loops apa benda, zaman tu belum ada orang buat loops lagi. Masih ingat nggak? With rock. Beat loopsnya kayak gimana? Masih ingat nggak? I think I can remember because I the one who did it. I created the loops. Gimana? Dia tak apa, nanti dulu. Ya. Sebab And then kita explore solo, kita explore odd time signature. Kan yang band-band rock biasa tak berani nak buat. But we dare to venture. But bila kita buat dah siap demo tu, bukan recorded demo kan. Kita pergi approach company. Dia kata dia tak berani nak keluarkan. Tak berani. You know why? Ini I punya experience lah, I punya pendapat. Yep. Dulu recording company, diorang ni bukan nak naikkan artis. Oke. Diorang ni bisnes. Ya benar. Diorang buat bisnes. Whenever siapa saja artis kan masa tu kata konsep rock kapak, konsep lagu jiwang-jiwang kan. Kan? Muka handsome, cantik, handsome gini-gini, player doesn't matter. For Matu Band boleh jual 100,000, 500,000 boleh bayar duit, that's it. Aku malah nak sebut. But this is what happened. Sebutlah sebut. Oh, bahaya. Kan udah lewat. Oh, bahaya. Okey, lepas tu. Pasal dulu 1 bulan berapa banyak rock band yang keluar? Iya benar. Ya, a lot. Boleh dikata every month at least 2-3 band rock band keluar. Because apa? Recording company dia nak buat duit. Kan masa tu rock band rock konsep memang boleh jual. Kan? Dijual letak dekat kedai kaset. Dulu kaset kan. Memang boleh jual. Itu dah tak bercerita lagi yang apa? Lalu nama? Piracy lagi kan. Tak boleh cerita lagi. Yang original pun dah boleh buat duit. So kita orang ni yang antara band lah yang tak nak ikut konsep tu. Ya. Cuma satu lagu je kita ikutkan konsep lagu slow. Kita kena ada apa? Killer song. Market song lah. Yalah, market song. So alhamdulillah dapat idea tu mula-mula meletup lah kan. Ya. So kita ada satu lagu saja yang boleh pergi. Kita recorded 3 album tau. Oke. Kalau orang dengar lagu kita orang lagu fast, lagu kan ni macam lain lah. Tapi bukannya itu bagus ya, maksudnya kayak stand out kan? Yes. Ada satu yang beda di antara sejuta yang sama itu kan pasti akan stand out kan? Depends on what kind of your ears are used to listening to. Tapi memang macam tu Malaysia market memang konsepnya gitu. Jadi kita tak masuk situ, kita keluar pula daripada skop tu. Even kan itu sampai ke Indonesia kan, dia punya boom tuh kan, all the slow Cuma rock. kita tak dapat betul-betul punya promosi ataupun tak ada orang bawa kita ke depan. Mungkin kata chance-nya music belum. tak boleh pergi lah. Kan? Orang takut. Orang takut nak mencuba. Dia orang dah tahu dah this genre of rock is selling in the market. Dia orang buang duit dia orang kat situ kan. Dia put their back on that Dia orang nak buat bisnes, dia orang nak buat duit, bukan nak tolong artis. They're not helping to Dia grow. tak tolong artis sampai hari ni pun. Dia never help artis. Oke, paham. Kan? So sampai akhirnya along the way kalian sama-sama sampai di satu phase yang akhirnya nggak sama-sama lagi tuh. Itu macam mana tuh? Bila dalam recording after UG14 it seems like UG14 broke up, right? Yep. But our friendship tak break up. Ya, maksud saya triggernya tuh apa? Sampai akhirnya mungkin masing-masing busy dengan solo-solo. Dia sebenarnya macam ni tau. The story dia started bila rock jatuh sekejap tahun berapa About 93, 94, dah Rap slow. music naik. Ya, ya benar. Lepas rock dah pergi kita pun one of the band yang dalam Hip hop ya, hip hop fenomena tu. naik. Tiba rap masuk. Rap masuk. Rap masuk.
drop down jatuh terus. Jadi budak-budak tak ada show, tak ada apa. Okey. Lepas tu kita start cari jalan lain lah, macam kita orang lah. Macam ada band tu yang tak boleh pergi, tak boleh pergilah. Pasal masa tu show pun very limited. Macam rap, banyak rap kan. Tak punya band apa punya orang. Ya, hip hop boy gitu band, kan. band boys. Something like that. Ada kan? KRU, for Kita tak UTC. boleh nak produce lagi dah. Nak produce macam kita relax. Masih ada tapi kita punya percentage of nak pergi tu dah kurang. Hitung berapa lah. Lepas tu kita start 93, 94 buat dia lah. sebenarnya UJ14 tak bubar dan tak pecah. Kita maintain dalam satu band, it's just kita tak aktif. Okey, That's hiatus Itu Yeah, saja. you know what? Okay, this is a story again. Even bila after UG14 nampak macam bubar, pecah, 93, bukan maksud pecah tau sebenarnya, tak release album baru. Okay? Okay. Tapi pada tahun 95, ahli UG14, ni, Worm, Andy, Arwah Hafiz, gitar kan? yeah. Kita form one band main together dalam club scene. So kalian Ya. Divert. Ke club. Oh, Itu gitu. kita lepas tu kita punya mission, kita punya apa? Kita punya career tu, kita bukan nak jadi artis saja. Kita nak berkarya as a Kita musician. nak jadi pemuzik. Iya sih Kita memang tak kalau kira lah dalam jalan kelab ke. So it's main kat about mana it's about saja. passion lah. yes, ya. And we try and avoid to leave our friends behind. Kita pergi, kita masih still sama-sama, you know. And we did a good job. I think I'm very proud. Tapi walaupun tak pakai nama UG14, Waktu tu kan? pakai nama apa? Bomos. Bunch of monkeys on stage, Bomos. But it was a good band. Ya. Main lagu jenis yang macam mana? Kita main very tough songs actually. Kita main Duran, kita main Tears for Fears, kita main Retro lah. retro. Memang Tapi challenging lah. Barry Manilow. Yo. We play tough songs. Kita tak main, we play strictly 70s, 80s nya retro kan. Seven piece band. I see. Oke, sekarang nih saya mau Abang Teddy yang nanya Abang Wom. Mungkin ada hal-hal yang nggak settle zaman Ya, dulu. bukan Sekarang Abang mau tanya ini adalah bukan masalah yang tak settle zaman dulu. Okay. Ini adalah apa yang aku nampak as a musician yang berkumpulan, dan aku rasa bukan hanya aku seorang yang nampak, dan aku tahu jawapan dia. Aku tahu jawapan dia. Aku rasa aku tahu jawapan dia, tetapi aku rasa ketidakadilan ketidakadilan yang berada di satu lagi pihak. Okey, kau dengar. Jangan bahaya-bahaya bang. Oh, ini tembak. Okey. Jap, aku takut. Band. Penyanyi. Yep. Penyanyi berkumpulan. Okey. Bila kita berkarya bersama. Betul. Okey, contohlah band lah. Tapi bila show, penyanyi pergi -1. Okay. So apa kau rasa perasaan band member yang, so apa yang boleh dikatakan? Okay. Oh my god. Itu Bukan antara kau dengan aku. tak faham lah, jadi general lah. In general, Yes. Sebab rasanya soalan ni bukan kau yang pertama tanya aku. Correct. Pernah satu hari ya. Satu ketika dulu seorang gitaris legend tau. Dia memang sangat-sangat legend. Okey. Dia datang kata, "Wow, aku nak tanya." Macam mana kau tanya lah. Boleh sebut nggak sebut nama? Aku tanya kau ni, apa perasaan kau? Kau sebagai penyanyi, lead singer, you have a band. Tiba-tiba kau pergi solo. Apa kau rasa? Masa tu pedas pun nak jawab. Betul. Bayang tanya tu legend. Dia sangat legend, tak nak sebut nama dia lah. Tapi kayaknya tahu ya. Sedangkan bila nak buat album Dia tu, serius. sedangkan bila nak buat album tu, buat arrangement, ahli-ahli tu semua berada bersama-sama dengan kau. So, bila kau pergi show -1, di mana letaknya nilai titik peluh yang 3-4 orang ni? Faham. Tapi dari itu kita pergi dari satu angle lah, yang ketidakadilan kan. Itulah angle yang perlu dijawab. Ketidakadilan memang nampak lah dari segi logik. Penyanyi ni orang kata selfish lah. Senang lah cakap yang selfish lah. Tapi dia tak boleh direct cakap penyanyi tu selfish. Sebab pertama, masa zaman tu dah tahun berapa? Kau cakap tahun berapa? Bila?
Jatuhan. dah lelek lah, rock dah tak berapa sangat. Adalah 90-an. Okey. 96, Masa dah start 96, dulu tak ada fanfare. Dulu fanfare sekarang dia panggil Carnival. Okay. It was started sebenarnya daripada EO apa? Organizer. Ya. Dia sebab bajet. Dengar Bajet dulu apa yang cakap. Pasal masa saya main club, dah 40 tahun main club kan. Sekali I give up club, keluar dari club. So I met few artists lah. Oh, come lah. Banyak show ni. Oh, okey. Boleh lah. Tapi macam ni Wom, dia nak ambil penyanyi je. Kita apa aja? Oh, tak boleh. Aku ada band. Okay? Aku ada band. Kalau nak guna band, bajet tak ada. Sekarang organizer semua nak nyanyi je, minus one. Ui, mana boleh macam tu kan? Macam tak masuk akal, tak boleh. Okey? Masa tu job tak ada. Kita ni full time musician Ya. Ingat tapi kita nak hidup. Kita tak apalah. Jumpa lagi member kan. Oh, Wom, ada organizer panggil. Dia kata, mana kau hilang 40 tahun? Aku cakap, aku main kelab, aku cek makan gini-gini kan. Tapi bila dah berhenti, jumpa pemerhati cakap, mana kau pergi? Show banyak ni gini, dia orang cari hijau batin. Tapi penyanyi je. Itu yang benda yang sangat macam cakap lah. Apa aku nak jawab? Aku nak pergi. Di luar macam mana? Kan? Pasal aku cakap, tak boleh. Cakap organizer tu, aku nak keluar band. Dia tak ada bajet. Ya, bajet tak ada. Okey lah. Pertama dia tak ada bajet, kedua dia memang tak nak band. Bukan dia tak nak band, dia tak mampu nak tak band. mampu, tapi sebenarnya in the same time dia tak nak banyak sangat dengan backline apa semua tak nak. Kos. Dia kos Kan? terlalu. Itu pasal bisnes lah kan. EO tak nak. Dia kata nak backline berapa dah. Sound system apa semua kan. Yalah, tutup flight, je tu, accommodation, jalan. makan, minum. First offer I tolak. Second offer I pun tolak jugalah. Tapi third offer tu tak berapa nak tolak lah kan. Aku fikir juga pasal yang ni lah. Kadang-kadang kita dalam hidup ni kita kena buat satu decision yang akan melukakan hati orang lain. Because bukan selfish tau. Yalah, betul lah. Bukan. Faham. Dalam bila kita dah fikir, dah banyak-banyak fikir, dah tolak satu yang tak boleh, aku ni nak hidup. So aku pernah ada satu orang cakap pada aku, kadang-kadang kita kena buat satu keputusan yang akan melukakan hati kawan-kawan kita. Tapi kita takkan menyusahkan diorang. Pasal diorang pun boleh survive. Kan? Betul tak? Betul. In whatever way lah. Bukanlah kita kata, oh, aku turun buang band aku nyanyi-nyanyi, aku tak boleh band aku. Arti tak macam tu. Tapi, nampak dia macam tu lah. So, I buat keputusan, I go lah. Tapi menurut saya mungkin ada dua maksud kali ya. Satu mungkin nggak bermaksud untuk jadi selfish, tapi lebih ke menghidupkan nama band itu. Yes, kalau dia tak, pun- kalau Iya abang kan? tak, orang tak dengar dah lah lagu tu. Macam tu lah. Dia kayak ada dua side gitu bang. Mungkin nggak fair untuk band members yang lain, tapi untuk band itu as a whole. Dan material tu masih I dihidupkan. understand this decision. Abang faham. Tapi end of the day adalah pemikiran. Bukan pemikiran pemikiran organizer yang nak sesuatu kumpulan tu, tapi nak fikirkan kos, dalam bawa penyanyi je. Pasal dia nak save backline, Ya. dari segi kosting. Pernah orang panggil Axl Rose B-1 show? Pernah tengok? Itulah aku cakap. Masalahnya tu di organizer. Dia macam Ya, ni. correct lah. Dia macam ni. Dan dalam hidup ni, dalam entertainment ni, dia ada trend-trend dia tau. Iya benar. Bila sampai masa trend, organizer ni akan create satu, okey, dia orang ni ada group tau. EO ni. Kita panggil nyanyi je. I see. Kan kita nak buat berniaga, kita di situ dia orang sendiri yang tadi pergi pada mana EO pun dia akan sama juga. Aku tak nak band. Unless you are very very famous. Okay. Bila dia masuk, kita masuk, crowd full. Kata macam tu lebih kurang peniaga dia orang. Dulu EO dia ada peniaga apa semua kan, ada orang. Mungkin panggil jumpa band tu mungkin kurang ke apa benda kan. Dia tengok pada band. Sampai sekarang. Sampai sekarang isu penyanyi dan band masih lagi. Kan? I see. Macam-macam isu kan. Tapi katalah aku tak pergilah. Tak pergi tu, aku tak pergi ni. Kan, tak ada kerja aku tak pergi. Aku tak pulak. Lepas tu ngingap berayau. Ya. Ngingap kan. Makan pasir ya. Kan, tak boleh. So
So macam saya cakap lah, kita terpaksa meluka hati my band member because I nak hidup. Benar sih. Tapi we try. Ada juga nak band berapa? Gini, tak boleh. I pernah quote band U14, tak boleh weh. Tak boleh. Habis takkan nak bagi dapat 150. Cuma 200 kita sebutlah direct kan. Takkan. Wah, okey. Mana perjuangan kau sampai berpuluh tahun kau dapat 200, boleh ke? Pada rumah je tidur. Itu aku minta nak main lah 200, minta main juga. Mana boleh kurang macam tu lah bajet dia. Kan? Tapi lagi satu, kalau aku tak pergi, lain pergi. Ada orang yang ambil. Ya. So, orang kata kau tak pergi, tak apa, aku pergi ni lain. So, ada orang ni yang merosakkan, yang main harga. Kan? Macam tu juga. Dah bagi solo pun main harga juga. I see. Kan? Harga di bawah betul-betul orang perak punya harga pun dia pergi. So, bila I nak pergi solo nak letak harga yang sepatut, tak boleh. Tak boleh kan? Itu I pegang. I tak pergi. Kalau harga tak kena, memang tak pergi. Tak ada show pun tak apa. Tapi akan ada lah. Macam tu lah. Pernah dulu orang tanya. Cakap okey lah. Berani tak semua penyanyi-penyanyi rock, band-band rock buat satu harga. This is our price. Buat satu, dia bukan akta lah. Sama-sama kita kan. Harga, contoh lah kata 5K. Tak ada 5K, aku tak boleh ambil. Boleh buat? Boleh tak? Honestly, boleh tak? Susah tu. Macam kau cakap juga, nanti ada yang nelpon pintu belakangnya kan. Yelah, kita duduk sama-sama. Semua penyanyi saja. Duduk cerita. Kita ada grup dalam WhatsApp kan. Ada 30-40 penyanyi kan. Okay. Legend semua dalam tu kan. Boleh tak kita buat satu ni, kita cakap kalau you nak ambil harga kita begini. Tak nak. Oh boleh. Tapi di belakang ya, makanya. Tapi bawah setengah. Suku berharga pun dia pergi. Bukan seorang, bukan dua orang, bukan 3 orang. Banyak ya. Orang-orang. Majority Yalah. ya. Macam mana? It happens lah. So sekarang ni bukanlah kita tak nak membelakang kawan-kawan. Tapi Yalah, tapi tak tahu macam mana untuk selesaikan masalah ni tau. Tak ada penyelesaian, tak ada ke? tak ada rasanya Tak ada. Tak ada. Kan? Tak ada. Pasal kalau kau buat pun orang takkan hukum kau tak kena fine, kau kena kutuk je lah. Ya. Orang kasi tapi kau takkan apa. Sebab dia kalau fikir logik, dia kata, "Wah, kalau aku tak pergi, aku nak basuh rumah, anak aku nak makan, bini aku macam mana? Aku kena pergi, aku kena ada job walaupun job terkecil aku kena pergi." Apa you nak cakap kalau member cakap macam tu? Aduh. It's a fact lah. Kena let Kan? go lah, okey lah, tak apalah kau pergilah. Tapi sebenarnya -1 ni yang membunuh. Ya. -1 ni membunuh sebenarnya. Dah 10 tahun. Ya. Kan? Sepatutnya at least ada akta ke dilarang menggunakan -1. Kalau berani pergilah, paling memang keluar suruh dia keluar atas. Tapi itulah yang terjadi lah, itulah Boleh. hakikatnya. Akta ramai pergi parlimen, jumpa menteri, Dia keluar haramkan akta. menggunakan -1. Ini harga satu saja boleh. Tapi nanti lain pula. Kalau saya panggil band awak UG40 mahal, saya panggil band kampung saya boleh. Angkat nak macam mana pula? Tapi dia gratis. Okey. Ini dari tadi kan haram tuh ya semua tuh kan yang apa -1 semua kan kalau boleh diharamkan lah, benar gak? Kalau ada jalan lain, who knows, if somebody can propose something. Tapi yang sekarang nih saya mau kenalin Abang Wom sama yang punya rumah ini bang. Ya, yang ini halal. Rumah. Asaklah dia jumpa owner kita. Aduh, ya nanti abis ini kita kenalin Abang Wom sama yang punya rumah ini. Abang, kalau abang tak ada boleh tak? Kenapa? Abang takut lah dengan dia. Dia nggak makan orang, aman. Oke? Setelah yang satu ini. Aman. Balik lagi. Letih. Capek nggak sih? Aduh. Capek nggak sih sama kita menghadapi industri yang banyak, banyak apa rules-nya, pancarobanya, especially ke orang yang udah experience, yang lagi jauh pengalamannya daripada saya yang let's say baru start, ya kan? Ya, dia macam inilah Galang. Kalau nak cerita lebih kan, rungutan atau orang kata rungutan lah memang tak ada pengakhiran lah. Tak ada pengakhiran. Mesti ada saja yang benda yang macam mana nak jaga lagi Bom Ya, dalam Tak betul lah dalam live lah. Tak payah cerita pasal industri industri muzik ke industri apa. Dia akan tetap ada yang tak puas hati, komen yang negatif. Tapi penyelesaian tu susah nak dapat. Walau kita selalu voice out suara dan benda-benda tu kan. Tapi Woi. Assalamualaikum. Aduh.
Makcik. Tunggu kat atas panas. Cik Karo. Cik Karo tunggu kat atas panas dah. Makcik Karo kapan sampai itu dari atas Cik Karo lama tak nampak. Ada Abang Wom ke tu? Inilah owner rumah Ini kita. owner orang. rumah ini kita. Assalamualaikum. Salam, Cik Karo. Cik Karo malu lah. Tak tahu. Khabar Abang? Aduh. Baik. Boleh Orang ke? Melayu lah, cakap Melayu tu. Cakap Melayu. Cakap Melayu. Khabar? Baik. Itu dia takut. Abang Wom takut kan? Rambut ke tudung? Dua. dua, okey. Syam, kenapa? Kan kita baru jumpa. Rambut kan ada tudung. Sama lah. Emang Makcik Karo kenal? Cik Karo macam ni. Oh gitu. Kenal lah zaman dia. Oh iya bener Masa dia lagi. Lagu-lagu dia. Dia mesti Tak, tahu. diam. Oke. Oh, mana umur pun dah 600 ni? 603. Muda sikit daripada Mahathir. Cik Karo macam ni. Cik Karo macam ni. Cik Karo macam, ada macam dengar-dengar Abah Wom nak datang sini. Oh, Cik Karo macam, dia sakit. tuan rumah lah. Iya, kita sewa rumah dia. Bukan nak kedaung. Gedinya. Cik Karo tak boleh sebab Cik Karo macam starstruck. Datang apa? Starstruck macam panjat lah, panjat. Jumpa hati. Cik Karo minat sangat. Galak. Iya. Ini sekarang nih Makcik Karo tuh mau pernah sembang sama saya bang, katanya, Galang kamu memang nggak punya apa teman-teman yang abang-abang yang pemain musik, ahli musik gitu. Music. Akhirnya saya tanya Abang Teddy, kebetulan Abang Teddy kan dulu ngeband kan, ya udah bang, panggil kali Abang Wom ajak datang sini, Oke, kenalin sama. Sebab Cik Karo. Cik Karo janji kalau bawa kan Cik Karo nak bagi diskaun sewa rumah tu. Jadi diskon ya? Yes. Diskaun lah sikit je diskaun. Ini kita jual Abang Wom. Tapi bulan Cik Karo tak nak. Galang, kita bulan ni je, bulan depan macam biasa. Bulan depan bawa orang lain pula. Bulan depan abang datang lagi. Ini baru datang dapat diskaun. Berapa ringgit? Cik Karo? Nantilah kita. Oh, Ya, dah lah. biarlah dia orang cerita, aku sibuk apa. Kau hari Jumaat lepas Nanti cok. Cik. Cik Karo nak cerita. Okey. Kalau Cik Karo pergi karaoke kan, Cik Karo selalu sangat nyanyi lagu Abang Wom. Wah. Nak minta sikit je nyanyi sikit Cik Karo, boleh ke? Dah ya lah. Tapi dah bagi diskaun tu, boleh lah Itu kau. dia dapat diskaun, saya tak dapat. Okey, tapi Cik Karo dengar bawa nak kahwin tapi tak boleh buat apa-apa. Cik Karo belanja senyum boleh. Wah, seramnya muka kau. Cik Karo lawa je Cik Karo ini. Cantik kan? Cik Karo dah bagi diskaun, puji lebih sikit. Cantik gila. Kayak Marilyn Monroe. Itu yang Cik Karo buat macam ni. Cik Karo macam nak Marilyn macam tu. Abang belanja sikit je nyanyi lagu. Nak Nyanyi. nak lagu apa? Lagu yang popular tu. Aduh. Cik Karo nak pretend tak Tapi tengok lagu tak tu Cik Karo tak- malu. Lagu tu awak tahu tak? Tahu lah. Tapi lagu apa mana dia nak tahu lagu apa? Habis mana dia tahu aku Lagu- nyanyi lagu tu? Dia kita kena test juga kita punya ni. yang tu. Keren. Yang tu. Cik Karo cakap yang tu. Tapi Cik Karo tak boleh pandang sebab Cik Karo pemalu. Dia malu. Sekuntum bunga larangan tidak tercapai tangan. Okey, sikit je lah. Gila keren. Keren banget. Berapa lagi diskaun dapat? Tadi tu yang dia cukup dah boleh ya. Cik Ada Karo bagi ada dulu. rumah lain lagi? Ada rumah lain nak datang pergi. lagi. Ada Tak, ada rumah sewa lain lagi. ada banyak. Cik Karo kaya. Dia kaya Cik Karo kaya raya. raya Bukan kaya banget. je, raya. 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 Kaya raya. Cik Karo takut tak boleh tidur malam ni. Jadi Cik Karo rasa macam nak balik dululah. Assalamualaikum semua ya. Waalaikumsalam. Cik Karo. Gitu aja Makcik. Bye. Ya. Wow. Itulah dia. Untung awak dapat ni, tuan rumah macam ni. Untung sih. Kau buta. Awak dapat diskaun? Ya tapi masa setiap bulan kita harus panggil Abang Wom sih? Apa pula tiap bulan panggil? Ya bikin Kau ambil baju pindah sini je. Iya bener. Kalian ajak semuanya ya satu family. Iya betul. Mana lagi diskaun tu? Iya lagi. Tapi but anyway, Abang Wom terima kasih udah sempat Sama. datang ke rumah Okay, no kita problem. yang No problem. tak seberapa ini ya nggak Bang? Ya betul. Saya as your junior, anyway
saya pernah main kan untuk Yeah. Ya. Abang ingat. Nasib baik tak kena buang. Iya lagi. Macam dia macam pasal kawannya. Betul. Iya sama masih. Ada jadi friendship. Iya benar. Ah. Terus masih ada yang apa in memoriam So, arwah. ya betul. Actually ramai, mungkin ada yang tak perasan tau. So, ada yang tak perasan. Sebenarnya Galang pernah main dengan UG14 untuk Selamat Pagi Malaysia. Ya. Dan kalau siapa nak tengok, boleh. Pergi ke YouTube. Ya klik ada. Tengoklah Galang. Sih keren. Macam abang. Ya saya personally saya mau terima kasih dulu untuk abang. Ya, Datang sama-sama. ke sini keren. Kok enggak, abang salah saya ketemu lagi sama abang. Abang nak cakap terima kasih pasal menggantikan sahabat kita pasal masa tu kita kehilangan basis arwah Dodi kan. Al-Fatihah. It's an honor for me. Dan It's an honor Galang for me. berjaya mengganti tempat dia dengan jayanya. Dan menurut saya UG14 one of the living legend ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi Ada tahu kayak kehormatan. The next time atau ada peluang lagi kita boleh Ayo dong, please. perform on Reunion ya enggak sih buat saat bukan reunion korang nggak pernah Ya, bubar juga kan. Mana tahu kalau ada kita jemputan, diberi peluang. Iya, ada iya. jemputan. Untuk semua yang perlu kalian semua tahu UG14 nggak pernah bubar dan akan selalu ada as long as ada jemputan. Oke. Oke bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Bang, sehat-sehat ya bang ya. Sehat-sehat Oke, terus, sehat-sehat. oke. Terima kasih Bawa, udah support kita selalu. Saya tahu Abang Bom pasti akan datang lah. Untuk support, yes. Okey. Dia telefon je, walaupun tanya, Wom, kau kat mana? Jauh ke dekat? Dia kata dekat. Oh jauh Tapi sekejap je dia nampak. Zang. Itu penting oh. Itu penting. Oke. Alright. Terima kasih semuanya. Saya Abang Teddy, Sasha, Cik Karo. Cik Karo, Abang Wom, UG14. Peace out. Pamit. Masa sementara semoga kita hingga nanti bertemu kembali di sini bersama lagi. Jangan buat-buat tak reti. Like, share, komen, subscribe. Sekarang, oi! Tak ada gula-gula kan. Abang Wom selama abang berkarir kan pernah nggak ada pertanyaan yang nggak pernah ditanyain? Maksudnya abang punya satu abang mau ditanya ini tapi nggak pernah ada kesempatan Untuk jawab. untuk ditanya itu. Ya, untuk jawab Untuk pertanyaan jawab yang nak pertanyaan itu. ditanya Ada tu. nggak bang? Macam kalau abang pergi Tapi setakat tak faham. setakat abang tak apa, abang duduk je situ, look pretty.